Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang ni kita akan sambung 4.2 dan jom kita mula. So, siri kereaktifan logam. So, logam ini kita kategorikan dia punya susunan kereaktifan berdasarkan tindak balas dengan oksigen. So, apabila logam dipanaskan, so logam oksida akan dihasilkan. Sebagai contoh, logam tambah oksigen, dia akan menghasilkan logam oksida. Jika kita gunakan besi, so kita akan hasilkan besi oksida. Jika kita gunakan magnesium, so kita akan menghasilkan magnesium oksida. Begitu juga dengan kuprum, so kita akan menghasilkan kuprum oksida. So logam yang berlainan dia akan menghasilkan hak kecergasan yang berbeza bila dipanaskan. Okey, sebagai contoh, magnesium terbakar dengan cergas dalam oksigen, tetapi kuprum dia hanya membara apabila dipanaskan dalam oksigen. Ini bermaksud magnesium itu lebih reaktif berbanding kuprum. So susunan siri logam ni dalam siri kereaktifan logam disusun dalam bentuk kadar reaktifnya terhadap tindak balas dengan oksigen. So ini adalah susunan bermula daripada kalium yang paling reaktif yang ada dalam senarai ini, diikuti dengan natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, semakin menurun, besi, stannum, plumbum, kuprum, merkuri, perak, dan yang paling tidak reaktif adalah emas dalam senarai yang ada dalam skrip ini. So ini adalah aktiviti 4.2 untuk menentukan logam-logam yang reaktif ataupun tidak. So berdasarkan pemerhatian, so kita akan dapat lihat magnesium terbakar dengan sangat cerah, zinc terbakar dengan cerah, besi membara, okay, dan plumbum berbara dengan malap dan perlahan. Okey. So logam yang reaktif akan menyingkirkan oksigen daripada logam oksida logam yang kurang reaktif apabila kedua-duanya bertindak balas. Ini bermaksud katakan zinc lebih reaktif daripada kuprum. Ini adalah fakta, dan apabila zinc dengan kuprum ini dipanaskan pada satu tempat, zinc akan menyingkirkan oksigen daripada kuprum oksida. Sementara zinc itu sendiri akan menjadi zinc oksida. So ini adalah persamaan ya. So zinc akan dipanaskan bersama dengan kuprum oksida. So yang akan jadi logam oksida adalah zinc oksida, dan kuprum akan menjadi kuprum tanpa oksida. So logam yang kurang reaktif ini yang sebaliknya. Logam yang kurang reaktif tidak dapat menyelesaikan logam yang lebih reaktif daripadanya. Sebagai contoh, magnesium lebih reaktif daripada zinc. Tadi zinc lebih reaktif daripada kuprum. Sekarang kita tengok magnesium lebih reaktif daripada zinc. So sebut zinc dan magnesium oksida apabila dipanaskan, tindak balas tidak berlaku di sini. Okey, sebab magnesium dia lebih reaktif. Okey. So ini adalah rumusan campuran logam X dan oksida logam Y. Campuran terbakar akan membara. So dia akan penyesaran akan berlaku, dipanggil penyesaran. Logam X lebih reaktif berbanding logam Y. Dia tidak akan berlaku sebarang perubahan jika logam X kurang reaktif berbanding logam Y yang saya terangkan tadi. So ini adalah aktiviti 4.3 menyiasat kedudukan karbon dalam siri kereaktifan. Okey. Ada dua unsur ataupun yang bukan logam yang ada dalam jadual kereaktifan logam, iaitu karbon dan satu lagi ialah hidrogen. So dua ini bukan logam, tetapi dia dimasukkan dalam siri kereaktifan logam. Ada sebab dia. So nanti kita tengok. Okey, so untuk yang hidrogen, tadi
saya cakap tentang karbon. So ini adalah hidrogen. So hidrogen reaktifan logam juga boleh diuji dengan tindak balas logam dengan hidrogen. So aktiviti ini dijalankan untuk mengetahui siri reaktifan logam berdasarkan tindak balas dengan hidrogen. Okay. So hidrogen ini dia kita boleh uji dia. Tengok dengan kehadiran hidrogen dia akan bergantung kepada kedudukan hidrogen tu. So kalau logam tu kurang reaktif berbanding hidrogen, so dia akan menyesarkan oksida daripada logam tersebut. Jika logam itu lebih reaktif berbanding hidrogen, jadi dia tidak boleh menyesarkan oksida daripada logam tersebut. Okey. Okey, kita cuba soalan tengok. Okey, seorang pelajar membakar setebis pita magnesium di dalam sebuah balang gas yang berisi gas oksigen. So, Raja ini menunjukkan pemerhatiannya. Uraikan pemerhatian yang ditunjukkan dalam Raja. Jelaskan jawapan anda. So, ini soalan ini 2 markah. Okey. So, macam mana kita nak jawab soalan berbentuk huraian tentang pemerhatian? Kita lihat. Seterusnya B, tuliskan persamaan bagi tindak balas yang berlaku 1 markah. Okey, so setakat yang ni ada yang masalah untuk nak menjawab soalan ni 2 markah. Okey, soalan huraian. Okey, kita menghuraikan pemerhatian daripada gambar Raja ataupun aktiviti yang dijalankan. So kita lihat. So magnesium bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. So jawapannya adalah untuk dapat 2 markah. So magnesium terbakar dengan cerah dan sangat cergas sebab dia adalah logam yang sangat reaktif. Dan hal ini kerana magnesium adalah logam yang reaktif. So satu adalah penyataan tadi hasil pemerhatian, dan yang kedua adalah dia punya kenapa, alasan. Kita memberikan alasan atas pemerhatian tadi. Okey. So persamaannya adalah magnesium plus tambah oksigen. So dia akan dipanaskan, so menghasilkan magnesium oksida. Okey, so untuk 4.3 sikit so mengenai pengekstrakan pengekstrakan logam. Okey, tadi kita cakap logam ini kita boleh asingkan dia punya campuran ataupun sebatian tersebut, okey, melalui proses penyesaran. Okey, so pengekstrakan logam ni adalah satu industri. So proses untuk memperolehi logam turin daripada biji dia. So kita belajar 4.1 tentang keadaan semula jadi dalam bentuk sebatian. So kaedah yang digunakan untuk mengekstrak satu logam bergantung kepada kedudukan logam dan siri keaktifan. So pengekstrakan logam boleh dilakukan menggunakan logam yang lebih reaktif untuk menyesatkan logam yang kurang reaktif daripada oksidanya. Satu contoh proses pengekstrakan logam menggunakan logam lebih reaktif adalah proses termite. Okey, termite. So ini adalah proses termite ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil termite. Okey, so ini menggunakan pita magnesium. So dia mengekstrak besi daripada besi oksida secara kecil-kecilan. Okay. So dia menggunakan serbuk aluminium yang lebih reaktif dan untuk mengekstrak besi yang kurang reaktif daripada besi oksida. Okay. So persamaan tidak balas berlaku aluminium tambah dengan besi oksida akan dipanaskan menghasilkan logam besi dan aluminium oksida. So tindak balas ini membebaskan haba yang sangat banyak sehingga mampu meleburkan besi yang mempunyai takat lebur 1538 darjah Celsius.
So pengeksrakan logam dalam industri dilakukan menggunakan dua kaedah utama, iaitu yang pertama adalah pemanasan logam oksida dengan karbon, dan satu lagi adalah elektrolisis sebatian logam lebur. Okay. Karbon digunakan dalam proses pengeksrakan logam disebabkan oleh harganya yang murah dan senang didapati. Okay, ini adalah teknik proses elektrolisis, iaitu memanaskan bagi logam-logam yang reaktif seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. So kita gunakan teknik proses elektrolisis. Bagi zinc, besi, timah, plumbum, so kita gunakan memanaskan oksida menggunakan karbon, okey, arang Koch, dan kuprum dan merkuri pembakaran bijinya melalui pemanasan. Okey, so ini adalah pengeksrakan besi. Okey, campuran biji besi, batu kapur dan karbon arang Koch akan dimasukkan dalam relau bagas. Okey. Okey, relau bagas ni digunakan dimasukkan dia ada dua laluan lah. Satu adalah laluan masuk besi oksida arang Koch dengan batu kapur daripada atas, dan hasil tu akan keluar daripada bahagian bawah. Okey, so udara panas tu akan dimasukkan di bahagian bawah, daripada bawah. So dia akan panaskan, dan yang hasil ni ada dua. Satu adalah sangga, satu lagi adalah besi. So besi ni lebih tumpat berbanding sangga ni. Sangga ni adalah hasil daripada hasil daripada pemanasan campuran besi oksida arang Koch dengan batu kapur lah. Okey. Suhu dekat relau bagas ni boleh mencapai sehingga 1900 darjah Celsius. Okey, so campuran ini akan dipanaskan sehingga 1900 darjah Celsius, seperti yang saya cakap tadi, dengan mengalirkan udara panas ke dalam relau bagas daripada bawah. So pada suhu tinggi tidak balas akan berlaku dan besi akan diekstrak menjadi leburan besi bersamaan seperti di bawah, iaitu besi oksida tambah arang Koch. So dia akan menghasilkan besi dan karbon dioksida. Okey, so pengeksrakan timah. Timah adalah biji yang dilombong mengandungi timah oksida dan pelbagai benda zinc. Biji timah akan diproses dahulu untuk menyingkirkan benda zinc, karbon, arang Koch dan sedikit batu kapur dicampurkan dalam biji timah yang telah diproses. So campuran akan dimasukkan dalam relau bagas dan dipanaskan sehingga suhu 1350 darjah Celsius. So pada suhu tinggi tidak balas akan berlaku dan timah akan diekstrak menjadi leburan timah. So bersamaan tidak balas pengekstrakan yang berlaku adalah timah oksida, iaitu biji timah, hasil tambah dengan karbon arang Koch. Dia akan menghasilkan leburan timah dan karbon dioksida. Okey, so ini adalah konsep yang sama, cuma logam yang berlainan. Jadi besi yang ini adalah ini. Okey, so leburan timah akan mengalir keluar dan disejukkan menjadi jongkong timah. Okey. Okey, pergi ke bahagian yang terakhir, iaitu kesemburut aktiviti pelombongan. So aktiviti pelombongan yang tidak terancang boleh mendatangkan banyak kesan buruk pada alam sekitar dan juga kesihatan manusia. Antaranya ialah hutan yang ditebang untuk membolehkan pembukaan jalan supaya aktiviti pelombongan boleh dilakukan. Akibatnya pelbagai habitat organisma akan terus termusnah dan ekosistem akan terganggu. Bila pokok ditebang, hakisan tanah dan tanah runtuh juga mungkin boleh berlaku, dan tanah akan hilang dia punya kesuburan. So pencemaran udara berlaku kerana peningkatan kandungan debu dalam udara dan asap daripada lori-lori yang mengangkut hasil pelombongan tersebut. So ini adalah kesan pelombongan bauksit di sekitar Kuantan dan Gebeng pada tahun 2015. So hal ini menyebabkan kesihatan penduduk berdekatan terjejas
terutama yang mereka mengalami masalah respirasi. So pencemaran bunyi juga boleh berlaku dalam ketika proses meletupkan batu, bunyi lori, traktor, kawasan perhubungan. So perhubungan biji timah akan menghasilkan banyak kelodak dan biasanya disalurkan ke sungai yang berdekatan yang menyebabkan pencemaran air. Yang ini salah satu juga, iaitu banjir pun mudah berlaku. So rumusan bagi 4.3 adalah pengekstrakan logam. Logam yang lebih reaktif daripada karbon diekstrak melalui proses elektrolisis, dan logam yang kurang reaktif daripada karbon boleh digunakan bagi logam-logam yang kurang reaktif, so diekstrak daripada karbon. So setakat itu saya harap perkongsian kali ini untuk 4.2 dan 4.3 so dapat memberi manfaat dan kefahaman kepada anda semua. Jadi jika ada sebarang masalah ataupun persoalan, anda boleh ajukan dalam Google Classroom ataupun melalui apa-apa medium yang mudah supaya kita dapat bincang, dapat cari penyelesaian, dan kalau tak dapat, so kita akan bekerjasama untuk mendapatkan jawapan bagi setiap persoalan anda. So itu saja. Terima kasih.